Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semulakan Ustaz Amran, Ustaz itu kan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi pada kisah yang seterusnya berkenaan dengan sebelum ini sirah ataupun berkait dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa perkara yang telah pun kita sebut dan kita bincangkan. Malam ni kita sambung lagi. Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW, adakah benar ketika berumur 40 tahun? Kan? Jadi ini dia punya perbincangan yang mana sebenarnya agak penting juga isu ni, sebab kita nak tahu yang bahawa wanita ni dia ada umur putus haid dia, kan? Dan berkahwin dengan baginda Nabi SAW ni umur berapa? Kan? Kalau perbincangan dari sudut mazhab tu panjang lah. Kalau mazhab Syafi'i 55 tahun umur menopause lah, ataupun putus haid. Kalau Maliki tak ada ketetapan, tapi maksimum ataupun bermula paling-paling pun 60 tahun. Kan? Dan kemudian juga begitulah berbeza pandangan pendapat tentang perkara itu di kalangan mazhab. Adapun kalau perspektif sains, bermula awal tu umur 45. Kan? Bermula 45. Jadi kita kata kalau melihat kepada perbincangan antara logical ataupun sains pun ada percanggahan lah daripada sudut umur 40 tahun tu. Tapi tak apa, kita baca dulu dan insya-Allah banyak cerita ataupun pengajaran yang kita boleh ambil. Okey. Berdasarkan riwayat-riwayat sirah, dapat disimpulkan umur Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada 40 tahun ataupun 28 tahun atau 25 sehingga 35 tahun. Semua ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Adapun umur Nabi SAW mengikut pendapat jumhur, majoriti ulama ketika berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah adalah pada umur ataupun pada ketika usia 25 tahun. Ini disebut dalam Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah pada awal perbincangan ini. Okey, kita baca terus dulu. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sudah berkahwin sebanyak 2 kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan pertamanya adalah dengan Abu Halah Hind. Abu Halah tu gelaran dia sebab dapat anak Halah. Hind bin Banash bin Zararah. Daripadanya beliau mendapat seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Nama anak lelaki adalah Hind dan anak perempuan bernama Halah. Selepas kematian Abu Halah, Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Atiq bin Aid Makhzumi. Daripadanya dia mendapat seorang anak perempuan yang juga bernama Hind. Inilah sebab mengapa Sayyidatina Khadijah mendapat kunyah sebagai Ummu Hind. Anak lelaki Sayyidatina Khadijah, Hind, telah memeluk Islam. Imam Al-Hakim menyatakan pendapat Sayyidatina Khadijah meninggal ketika berumur 65 tahun. Ada pendapat yang ganjil dan maklumat yang sampai kepada beliau ialah tidak melebihi umur 60 tahun. Nanti kita tengok juga ada juga yang dapatan kajian mereka umur 50 tahun. Meninggal itulah, meninggal. Okey, kita tengok dulu pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Pendapat pertama menyatakan umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umur 40 tahun. Okey, adalah umur 40 tahun. Sekejap Okey, pendapat ini berasal daripada Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat daripada jalan riwayat Al-Waqidi menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, yakni Khadijah, ketika baginda berusia 25 tahun sementara Khadijah berusia 40 tahun. Ini dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Aushan berkata Al-Waqidi adalah perawi yang matruk, yakni ditolak hadisnya, ditinggalkan hadisnya. Bahkan beliau meriwayatkan berbeza dengan riwayat di atas di tempat yang lain. Itu pendapat pertama lah. Okay. Jadi jalur riwayat daripada Al-Waqidi. Jadi Al-Waqidi ni memang daripada sudut sirah, dia ni boleh kata imam fil maghazi lah, imam dalam sirah. Tetapi walaupun imam dalam sirah, dia punya pendapat atau riwayat itu tak dipakai. Walaupun
tak dipakai tu maksudnya riwayat itu tak kuat, tak kukuh. Kan banyak riwayat Al-Waqidi dalam sirah, sebelum ni pun kita dah lalu banyak dah. Tak apa, sekejap lagi kita detailkan yang tu. Pendapat kedua menyatakan umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 28 tahun. Pendapat kedua ini pula diambil daripada Al-Hakim yang meriwayatkan daripada Muhammad ibn Ishaq, iaitu seorang ahli sejarah juga, kan, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, dan Uqbah bin Musa dan yang lain-lain lah. Kita telah bincang riwayat siapa yang kuat, yang kukuh dan sebagainya sebelum daripada ni. Namun riwayat ini mempunyai sanad. Kata beliau, wa kana laha yaum tazawwajuha al-28 sana. Pada hari pernikahannya Khadijah, beliau berusia 28 tahun. Ini riwayat daripada Al-Hakim. Tapi masalahnya ialah daripada Ibnu Ishaq. Okay? Nanti kita detailkan. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari cenderung kepada pendapat ini kerana beliau menyimpulkan bahawa hasil perkahwinan Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah, mereka punya 2 orang anak lelaki dan 4 perempuan, dan ini sesuai dengan kebiasaan wanita melahirkan anak sebelum berumur 50 tahun. Ini Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, dia punya pandangan lah dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Baik, kemudian kita tengok secara ringkas pula pendapat ketiga menyatakan 25 ataupun 35 tahun. Okey. Jadi ulama hadis dan ahli sejarah bersepakat bahawa Sayyidatina Khadijah menjalani hidup sebagai isteri Rasulullah SAW selama 25 tahun. Lama. Ya? Dan meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan Nabi SAW. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyatakan, saya bacakan terus ataupun kita baca dulu arah. Wa hakadha naqala al-Baihaqi 'anil Hakim annahu kana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja Khadijah 25 sanah wa kana umruha id dhaka 35 wa qila 25 sanah. Demikian Al-Baihaqi telah menukilkan daripada Al-Hakim, juga ambil daripada Al-Hakim, iaitu Rasulullah SAW menghawini Khadijah ketika baginda Nabi SAW berumur 25 tahun, dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tu berumur 35 tahun, dan ada pendapat lain menyatakan 25 tahun. Pada tempat yang lain, kitab yang sama juga, Al-Hafiz Ibn Kathir mengatakan usia Sayyidatina Khadijah pada masa kewafatannya seperti berikut. Wa balaghat Khadijatu 65 sanah wa yuqal 50 wa huwa asahhu. Baik. Usia Sayyidatina Khadijah mencapai 65 tahun. Maksudnya dia meninggal dunia lah umur 65 tahun tu. Satu pendapat mengatakan beliau meninggal pada usia 50 tahun, dan pendapat ini iaitulah 50 tahun adalah pendapat asah, yang lebih tepat, yang lebih benar. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Okey. Jadi itu ringkasan daripada pelbagai riwayat berkenaan dengan Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kan? Cuma daripada sudut riwayatnya nanti kita detailkan, dan daripada sudut logik ataupun akal ataupun daripada sudut sainsnya pun kita akan dedah ataupun kita akan bincangkan. Okey, jadi berkenaan dengan kisah Sayyidatina Khadijah ni, jadi kita kena tengok dululah secara ringkas. Beliau ni orang-orang yang kita kata sebagai terkenal lah dalam masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu. Dan Quraisy ini satu bangsa yang dimuliakan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Quraisy ni, daripada Bani Kinanah, kemudian daripada Bani Kinanah tu dipilih pula bahagian orang-orang tertentu, dan Nabi SAW adalah yang paling terbaik. Ni banyak hadis-hadis kalau baca dalam kitab-kitab manaqib seperti mana kita sebutkan sebelum ni, kan, kitab manaqib ni yang himpunkan kelebihan-kelebihan Nabi lah SAW itu sendiri secara ringkasnya. Dan banyaklah kelebihan Nabi tu berbangsa Arab daripada sudut pemilihan daripada Bani Kinanah, dan juga kelebihan-kelebihan Nabi itu sendiri dan selainnya, maka cukup banyak dia punya periwayatan dia. Baik. Dan Nabi SAW ini kalau ikut daripada sudut sirahnya, tak ada satu riwayat yang kukuh berdasarkan hadis ataupun riwayat daripada sahabat yang menyatakan Nabi SAW ini kita kata keadaan melamar itu, kan, dilamar itu sendiri. Kemudian satu hal juga ialah berkenaan dengan bagaimana Maisarah itu sendiri melihat baginda Nabi SAW ketika mana berniaga di Yaman, kan ataupun pergi ke Syam, kan. Jadi bila pergi ke Syam tu nampak macam
jujurlah Nabi SAW tu, dan itu maksud maklumat yang Maisarah dapat tu dia bagi tahulah kepada Sayyidatina Khadijah. Cuma riwayat tu tak ada dalam hadis-hadis. Dia popular, masyhur di kalangan riwayat sejarah, tapi daripada sudut riwayatnya tak ada, kan. Bukalah Al-Hakim ke Ibn Sa'ad ke ataupun yang selainnya tu, dia hanya sekadar dalam sirah, dia bukan daripada riwayat hadis Nabi SAW. Tapi bolehlah nak diceritakan sebagai melengkapkan cerita bagaimana permulaannya berkahwinnya baginda Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Dan kita sebut dah, Nabi bukan bantu Khadijah, Nabi adalah business partner, rakan bisnes dengan Sayyidatina Khadijah, kerana modalnya Khadijah bagi, dan kemudian kepakaran tu Nabi gunalah, dan kemudian Nabi berniaga. Dia bukan pembantu, dia adalah business partner, rakan kongsi. Dan kemudian bila mana dah dapatlah dikatakan dia dapat maklumat daripada Maisarah radhiyallahu anhu dan sebagainya. Maisarah tu lelaki, bukan perempuan, kita dah sebut sebelum ni kan. Okey, sebab dia mengembara dengan Nabi, takkan Nabi berkhalwat pula lah, kan. Jadi Maisarah tu lelaki. Baik, jadi bila mana sampai berita dan maklumat tu, juga berlaku perbezaan di kalangan ulama sirah, siapa yang pergi ataupun yang kahwinkan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Ada yang kata Amr bin Sa'ad, pak saudara kepada Sayyidatina Khadijah, Amr bin Sa'ad. Ada yang kata bukan, bapa dia sendirilah, Khuwailid itulah sendiri yang akad nikahkan Khadijah itu dengan baginda Nabi SAW, kan. Tak apalah, itu kita kata, sebab tu kadang-kadang dalam sirah dia tidak terlalu detail dalam scene ataupun perkara-perkara yang dianggap macam tak perlu untuk diceritakan sangat, sebab detail sirah ni dia lepas kebangkitan tu. Kalau Nabi peristiwa belah dada pun dicerita secara ringkas je, kan. Nanti kita akan lalulah, kan, insya-Allah kalau ada lalu, kan. Kemudian juga cerita Nabi SAW, ibu susuan Nabi SAW, kan. Kemudian hatta bapa Nabi dengan ibu dengan bapa Nabi pun tak ada diceritakan secara jelas, kan. Jadi dia hanya sekadar, maksudnya wujudnya satu Nabi, satu manusia itu dia ringkasan saja. Dia ringkas tiba-tiba umur 40 dan kemudian dia bangkit jadi Nabi. Itu detail, macam mana dakwah apa benda semua dan sebagainya. Seolah-olahnya maksudnya isyaratnya ialah yang sebelum kebangkitan itu taklah terlalu kita kata perlu sangat untuk umat Nabi SAW ni tahu, kan. Kalau tak hafal, contohnya ibu susuan Nabi, tak hafal pun tak ada masalah pun, tak melibatkan isu-isu akidah ataupun yang selainnya, kan. Kalau kita nak hafal, contohnya Nabi ni dalam usia kandungan ibu dia, waktu ayahnya Abdullah meninggal dunia tu umur berapa, kan. Khilaf, berbeza pandangan pendapat tentang isu ni. Ada yang kata dalam kandungan tu 6 bulan, ada yang kata sekian-sekian dan sebagainya, kan. Kemudian juga di perkampungan Bani Sa'id tu berapa lama, kan. Jadi tarikh waktu tu kadang-kadang tak didetailkan di dalam hadis dan sirah, dan mungkin itu bukan satu keperluan yang penting lah. Sama juga kalau tengok Quran pun sama, kan. Macam kita pernah sebut sebelum, Luqmanul Hakim tak sebut siapa dia, kulit dia warna apa, kan. Dia ni anak siapa, tak ada, yang penting pesanan dia tu. Sama juga Khidir dengan Musa, tak sebut Khidir ni secara jelas. Para ulama beza juga, adakah itu betul-betul Khidir ataupun malaikat ke dan sebagainya lah, adakah Khidir itu Nabi dan macam-macam lagi, kan. Cuma kita kata dia punya maksud tu, tujuan tu sebenar apa yang nak disampaikan. Baik, jadi kita tengok balik pada tu. Sebelum kita pergi jauh tu, banyaklah ni kita kata manaqib lah, kelebihan Sayyidatina Khadijah ni cukup banyak. Dan beliau ini kalau ikutkan sepakatan semua ulama, tak ada khilaf, baik daripada Az-Zuhri, daripada Ibnu Athir, daripada Az-Zahabi, menyatakan bahawa Sayyidatina Khadijah ni memang wanita pertama yang memeluk Islam. Tak ada lagi sebelum dia, tak ada. Beliaulah wanita yang pertama memeluk Islam, dan kemudian sentiasalah dengan baginda Nabi SAW. Baik, dan kemudian kalau kita tengok juga kelebihan juga Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah lebih kurang 25 tahun tadi perkahwinan tu, sampai Nabi SAW, sampai Sayyidatina Khadijah wafat lah. Dan kecemburuan itu sentiasalah disebut oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW ni, sentiasa cemburu kepada Sayyidatina Khadijah, terutama Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, kerana lepas saja Sayyidatina Khadijah wafat, lebih kurang dalam ada riwayat menyatakan 3 bulan ataupun sehingga ke 6 bulan selepas tu, dan kemudian ditawarkan kepada Nabi SAW untuk berkahwin, kan. Tapi kita nak cerita dulu kelebihan Sayyidatina Khadijah. Baik, jadi beliau ni sentiasa dicemburi, hatta dah wafat pun dalam riwayat Imam Ahmad dan beberapa riwayat lain hadis sahih, sentiasalah isteri-isteri baginda Nabi SAW itu
ataupun Nabi itu sendiri mengenangkan Khadijah itu. Kalau ada makanan lebih, hantar dekat kawan-kawan Khadijah dan sebagainya. Okey, kalau daripada sudut dia punya ingatan itu, kan, sebab tu Nabi sendiri pun sebut, aku direzekikan cintanya kepada Khadijah, kan, cinta yang sungguh-sungguh kepada Khadijah. Okey, dan kemudian juga keistimewaan Sayyidatina Khadijah ni, Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kat dia. Tu kelebihan lah, kan. Kalau Sayyidatina Aisyah, Jibril dia. Dalam riwayat Al-Bukhari juga, ataupun dalam riwayat Al-Bukhari, kan, kelebihannya Allah kirim salam dan juga Jibril. Dan aku, Jibril kata kirim salam kepada Khadijah bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kelebihan besar tu, kan. Maksudnya doa daripada Allah, doa pada Jibril. Kerana salam tu doa, kan. Salam tu adalah doa, sejahtera, berkat dan sebagainya. Kalau daripada Allah pada Jibril, tak payah ceritalah makbul tak makbul, kan. Jadi itu kelebihan dia. Tapi kalau Sayyidatina Aisyah, inna Jibril tuqra'u salam alaik ataupun alaiki, kan. Sesungguhnya Jibril telah pun menyampaikan salam kepada engkau Aisyah, kan. Jibril. Okay. Jadi nak ceritanya lebih Khadijah lah dekat situ daripada sudut memberi salam ataupun dikirim salam dan sebagainya daripada Allah dan Jibril alaihissalam. Baik. Dan kemudian juga dalam riwayat Al-Bukhari juga, seafdal-afdal, semulia-mulia wanita ahli syurga Khadijah, dan seafdal-afdal wanita Khadijah, kan. Khadijah, Fatimah radhiyallahu anha, Asiyah isteri pada Firaun, dan kemudian juga Fatimah. Ini kira kita kata apa, ketua-ketua lah, ataupun orang-orang ternama yang paling tertinggi darjat mereka si Allah dalam syurga di kalangan wanita. Bukan Muti'ah lah, kan. Muti'ah wanita pertama syurga apa semua tu kita dah sebut dah sebelum ni, kan. Jadi yang ni ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari berkenaan dengan perkara ni. Okey, jadi kita balik semula kepada kepada riwayat ni. Okey, kita pergi dulu. Yang pertama, umur Nabi kita pergi perenggan yang kedua tu. Sayyidatina Khadijah sudah berkahwin sebanyak 2 kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan pertamanya dengan Abu Halah, iaitu Hind bin Banash bin Zararah, kan. Nama dia punya kunyah dia Abu Halah. Jadi anak dia ada 2 lah. Satu daripada Abu Halah tu ada 2 anak. Pertama Hind, dan seorang lagi anak perempuan nama Halah, kan. Okey. Kalau kita tengok dalam tabaqat ataupun dalam kitab tarajim menterjemahkan tentang nama mereka ni, nama bapa dengan nama anak sama. Hind bin Hind, maksudnya Hindun bin Hindun. Hindun bin Hindun. Memang nama anak dia sama, bapa dia, kan. Jadi untuk membezakan tu, Hindun, mana satu Hindun bapa, mana satu Hindun tu anak, maka para ulama hadis ataupun para ulama sirah meletakkan bahawa Abu Halah nama dia. Untuk beza. Sebab Abu Halah tu dia kunyah kepada anak perempuan. Anak perempuan nama Halah, anak lelaki nama Hindun. Jadi Hindun bin Hindun, Halah bin Hindun. Kan? Dia nama gitu, kan. Jadi itu adalah isteri suami pertama daripada Sayyidatina Khadijah, dan dia anak tiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kan. Maksudnya seibu dengan Khadijah, kan. Kalau dia ada adik-beradik lain lah, sebab nanti ada adik-beradik lain daripada Sayyidatina Khadijah, Ibrahim, Abdullah, Abu Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum, kan. Jadi yang itu adik-beradik seibu. Adapun yang dengan Nabi SAW yang anak tiri tadi, anak tiri lah, betul-betul anak tiri lah. Okay. Tapi Nabi SAW sendiri dengan anak tiri baginda memang Nabi macam anak sendiri lah. Itu pun Nabi tunjuk bagaimana layanan Nabi kepada anak tiri, kepada budak-budak, kan. Ada beberapa riwayat yang Nabi sebutkan tentang bagaimana Nabi mengajar adab kepada mereka, kan, baca bismillah dan sebagainya, kan. Banyak dalam hadis-hadis sahih. Jadi kebanyakannya itu semua tu boleh kata tu anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Baik. Kemudian selepas kematian Abu Halah, Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Daripadanya dia mendapat seorang anak perempuan yang juga bernama Hindun. Kan. Hindun ni Arab boleh pakai dua-dua, laki ataupun perempuan. Sebab isteri Abu Sufyan Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Itu pun lambat juga masuk Islam tu. Dia Abu Sufyan dengan isteri dia lambat masuk Islam, kan. Hindun juga. Jadi Hindun ni boleh lelaki boleh perempuan dalam masyarakat Arab, kan.
Cuma kita dah bincang lah yang Mama Hati Hamzah apa semua tu tak betul lah. Itu daripada sudut riwayat berkenaan dengan perkara itu. Okey. Dan kemudian inilah sebab mengapa Sayyidatina Khadijah mendapat kunyah sebagai Ummu Hindun ataupun Hind. Anak lelaki Sayyidatina Khadijah, Hind telah memeluk Islam. Daripada siapa? Daripada Hindun lah tadi, bapa dia tu yang namanya sama. Okey. Imam Al-Hakim menyatakan pendapat Sayyidatina Khadijah meninggal ketika umur 65 tahun adalah pendapat yang ganjil, dan maklumat yang sampai kepada beliau ialah tidak lebih daripada umur 60 tahun. Jadi kita kata hatta Imam Ibn Hajar pun sebut tak sampai. Dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar kata tak sampai pun umur tu 60, dan beliau letakkan umur meninggal Sayyidatina Khadijah tu 50. Dan sama dengan riwayat Al-Hakim tadi, umurnya meninggal 50. Maka kalau logik akalnya, macam mana boleh dapat anak kalau berkahwin tu pada umur 40 tahun, meninggal umur 50? Kan? Kemudian daripada sudut dia punya katalah contoh kalau umur 40, kalau ikut logik dari sudut sains, perbincangan ni sains lah, cerita sains dulu, umur 45 adalah yang paling awal satu orang tu, wanita itu, untuk putus haid. Kan? Takkanlah setahun sekali ataupun bagaimana. Jadi yang tu tak ada dalam sirah pendetailan setahun sekali ke apa. Tapi maksudnya Sayyidatina Khadijah ni dia umur muda, bukan 40 lah. Bukan umur 40 waktu berkahwin dengan baginda Nabi SAW. Sebab tu hari ni kalau tengok justifikasi orang, ada yang mana yang orang-orang muda ni dia saja kahwin dengan orang yang tua, kan? Belah-belah di Indonesia tu banyak berlaku, kan? Saja berkahwin dengan orang tu, dia kata nak ikut sunnah Nabi kerana Khadijah umur 40. Tak betul. Kan? Nak ikut sunnah Nabi kerana umur 40 tu tak betul, kan? Jadi dari sudut sirah satu, tapi daripada sudut pengamalan pun tak betul juga, kerana Nabi kahwin dengan Aisyah pun masih muda, kan? Jadi bukanlah maksud mesti umur tu 40. Itu daripada sudut logiknya pula. Jadi di sini bagaimana perbincangan itu kita tengok macam mana para ulama berbincang tentang perkara ni. Cuma kita kata daripada sudut riwayatnya ada, cuma bagaimana berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang berkait dengan sirah seperti mana kita sebutkan tadi. Okey. Yang kedua, pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Okey. Jadi pendapat yang kedua pula menyatakan umur Khadijah sebelum tu, ia umur 40 kan. Okey. Pendapat ini berasal daripada riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat. Kalau mengaji hadis, Ibn Sa'ad ni pun ramai ada kritikan, ada apa dan sebagainya lah. Ibnu Sa'ad ni dalam kitab dia Tabaqat, walaupun dia riwayat banyak tentang sirah, tapi tak terdedahlah kepada beberapa perbincangan di kalangan para ulama menyatakan tentang siapa ataupun bagaimana kuatnya riwayat daripada Ibnu Sa'ad. Apatah lagi, dia pula selalu riwayat daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi ni memang tak diambil riwayat. Dalam hadis, Al-Waqidi ni matruk. Matruk ni besar, nama popular. Tapi sebab tu tak semesti nama perawi tu popular terus dia tu kira masyhur dan riwayat dia tu memang diterima. Al-Waqidi popular dalam sirah, dalam hadis, kan? Tapi riwayat tu tak diterima kerana beliau ini ditinggalkan riwayatnya. Matruk ni maksudnya ialah ditinggalkan riwayat tu dengan sebab dia ni apa? Ada yang dikatakan dia ni dituduh muttaham bil kadhib, dituduh berdusta, kan? Ada pula dia ni daripada sudut kekuatan riwayatnya sebagai memang tak boleh diterima, dipakai dan sebagainya lah. Maka itu semua kerja-kerja ulama sirah ataupun ulama hadis menentukannya. Kan, siapa menentukan? Yahya ibn Ma'in ke, Sa'ad Sa'ad ibn Qattan ke, kan? Kemudian An-Nasa'i ke, Tirmizi ke, Abdul Rahman ibn Mahdi ke, dan yang selainnya. Jadi mereka yang menilai apa yang disebutkan ataupun yang kita bincangkan ni. Baik. Dan apatah lagi, beliau meriwayatkan berbeza riwayat di atas di tempat yang lain. Di riwayat ada pula 28 dan sebagainya. Macam tak kukuh riwayat. Sebab tu dalam sirah ni ataupun dalam riwayat ini dia kena kukuh. Kalau tak kukuh, dia panggil sebagai syak rawi. Rawi tu dia syak, dia ragu-ragu. Rawi syak, dia ragu-ragu ni bagus dalam setengah keadaan. Tapi dia riwayat biasanya dalam satu hadis. Kan, contohnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Walaupun hadis ni hasan, ada yang mendhaifkan. Hadis cerita tentang, kan biasa kita dengar satu orang lelaki tu dia kena batu kat kepala dia, kan? Dan kemudian dia tanya sahabat macam mana, sahabat kata kamu kena mandi wajib. Kebetulan dia pula berjunub, kamu kena mandi wajib, kan? Dan lepas mandi wajib tu apa yang berlaku? Mati, kan?
Dan kemudian kes tu bawa pada Nabi SAW. Nabi kata, ala tas'alu fa inna shifa'ul ayya as-su'al. Kenapa kamu tak tanya? Ubat bagi kejahilan tu bertanya. Kemudian kata Nabi SAW, cukuplah sekadar kamu wa ya'sir. Nabi kata, cukuplah sekadar kamu sama ada balut kan, ataupun kamu buat begini, ataupun kamu kemaskan yashud, ataupun kemaskan ikatan. Jadi perawi tu dia riwayat daripada Nabi tu, adakah Nabi sebut balut ke, ataupun macam kuatkan saja dia punya ikatan tu kepada tempat yang kena luka tu, kemudian baru mandi, kemudian baru bertayamum, kamu mandi, dan kemudian sapu ataupun suruh badan tu mengenai air kan. Jadi syakkur rawi, siapa dia? Musa. Dalam rawi tu nama dia Musa. Dia kata syakku Musa ragu-ragu. Musa ragu-ragu sama ada balut ke ataupun ikat aja. Nabi sebut macam tu. Sebab beza lah, kalau balut tu balut sungguh, kalau ikat tu satu round je lah kot, gitu ikat dah, kemas macam tu je kan. Jadi maksudnya kat situ ada baik ada buruknya kan. Apa baiknya? Baiknya perawi jujur. Perawi jujur, sebab dia tak confirm balut ke ataupun ikat, maka dia riwayat perkataan tu dua-dua, balut ataupun ikat. Pertama, dia jujur lah. Yang kedua, yang ini para ulama hadis tak kata dia ni rawi yang lemah ke, ingatan tak kuat ke, tak. Sebab waktu dia ambil pada guru dia tu mungkin tak berapa jelas, ataupun mungkin riwayat tu tak berapa sama-sama dan sebagainya, maka dia kata sama ada ikat ataupun sama ada balut. Dia terus tak jadilah automatik hadis tu terus jadi palsu ke apa, ataupun dhaif ke apa, tak. Sebab itu adalah kejujuran. Itu adalah kejujuran dalam seorang meriwayatkan. Tapi persoalannya, Al-Waqidi tak buat macam tu. Bukan satu riwayat, dia buat dua riwayat. Yang Musa tadi dia buat dalam satu riwayat je, masuk dalam hadis tu. Yang ni dua riwayat, satu tempat lain, satu tempat lain. Tempat lain kata 40, tempat lain pun kata sekian-sekian. Dia tak riwayat 40 atau 28. Dia tak kata gitu. Kalau macam tu boleh bincang lah. Ni kata satu riwayat sebut 40, dalam riwayat lain pun dia bawa riwayat kata 28 ataupun yang selainnya. Maka mana satu ni? Kan seolah-olah macam 40 pun betul, 28 pun betul. Sebab tu nanti kita akan baca, kalau tengok kat bawah tu kan ada pendapat ulama menyatakan sama ada 25 ataupun 35. Jadi yang tu clear. Maksudnya dalam satu riwayat, satu pendapat tu dia bawa terus. Dia bukan di tempat lain dan di tempat lain. Kan? Ini dipanggil sebagai, istilahnya dipanggil tanaqud. Tanaqud ni maksudnya berbeza-beza. Kan? Tanaqud ni maksudnya ialah dia punya tu saling berlawanan, contradict. Saling berlawanan. Ni kata ni, ni kata ni. Jadi di situ para ulama dah bincang panjang tentang isu. Itu biasa berlaku dalam riwayat, dan juga kita kata kaitkan dengan Al-Waqidi punya riwayat. Okey, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Awshan ni satu kitab bagus, tapi saya rasa dalam bahasa Indonesia dah ada terjemah ni. Okey. Ma sya'n lam yathbut fi sirah, lam yathbut fi sirah. Okey. Iaitulah kitab dia ni, apa yang masyhur tetapi tidak sabit dalam sirah. Muhammad bin Abdullah Al-Awshan. Tapi sebahagian ulama kritik juga dia ni sebab terlalu keras dalam periwayatan dia tu kan, semua dhaif, palsu macam tu lah kan. Jadi sebab tu kalau kita baca Rahiqul Makhtum tu, ada lagi riwayat-riwayat macam ni, riwayat-riwayat yang tak kuat kan. Sebab kenapa Syekh Safi Rahman Mubarakfuri bawa? Sebab beliau nak menyambungkan cerita tu kan, menyambungkan cerita tu. Kalau ikut manuskrip yang asal, dia ada sebut riwayat ni begini apa semua dan sebagainya, tapi dia tetap bawa dan menyatakan status riwayat kan. Kalau kita tengok Syekh Dr. Akram dia Al-Umari, hak tu tegas. Dia bawa semua riwayat, lepas tu dia punya footnote tu pening nak baca. Kan. Dia punya footnote tu. Footnote tu yang penting. Dia akan menerangkan tentang sesuatu riwayat yang dekat atas dia bawa tu, dia akan terangkan dalam footnote. Tu kaedah dia pula. Kan. Kalau Syekh Dr. Mahdi Rizqullah pula cerita lain pula dah. Kan. Jadi kita nak kata semua para ulama sirah sama ada nak pakai metodologi kaedah ulama hadis ataupun nak pakai kaedah metodologi lebih ringan di sisi ulama sirah. Kalau metodologi ulama hadis, banyak riwayat akan ditolak. Yang dhaif pun silap memang tak ada lah. Kan, yang paling kurang pun yang hasan lah kalau nak ambil pun dalam riwayat sirah. Sebab mereka kata paling bagus riwayat sirah Quran dengan hadis yang sahih. Kan, adapun sirah ni ada pelbagai pendapat, pandangan apa semua dan sebagainya kan. Tapi ada pula yang kata kalau kita hanya lompat-lompat macam tu, kita takkan nampak lah macam mana perjalanan cerita tu.
Maksudnya macam tadi contohnya riwayat masyhur Maisarah Nabi berniaga kat Syam pun semua tu. Kalau tak ada riwayat tu, macam mana tiba-tiba Sayyidatina Khadijah pergi pinang Nabi? Contohnya macam cerita tu tak lengkap kan. Tapi cerita tu ada, cuma kena jelas lah cerita tu tak sahih daripada sudut riwayatnya. Tak ada riwayat hadisnya begitu. Yang adanya terus Nabi berkahwin je. Kan? Itu dia punya konsep lah. Kan? Cuma kita kata kena jelas betul tentang isu tu. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi pendapat yang kedua. Menyatakan umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi SAW ialah 28 tahun. Pendapat kedua ini pula diambil daripada Al-Hakim yang meriwayatkan daripada Muhammad Ibn Ishaq, iaitu seorang ahli sejarah. Namun riwayat ini ada sanadnya. Kata beliau, wa kana laha yaumu tazawwajuha 28 sana. Pada hari pernikahannya Khadijah, beliau berusia 28 tahun. Ini riwayat Al-Hakim. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari cenderung kepada pendapat ini kerana beliau menyimpulkan bahawa hasil perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah, mereka punya dua orang anak lelaki. Siapa dia? Qasim dengan Abdullah. Kan ada yang kata 7 dipanggil At-Tahir. At-Tahir tu nama lain bagi gelaran Abdullah. Tahir tu gelaran lain, nama bagi gelaran Abdullah. Maka yang betulnya Al-Qasim, sebab tu Nabi dipanggil Abu Qasim. Abdullah. Kan Abdullah tu dua-dua tu anak lelaki Nabi tu meninggal waktu kecil. Sebenarnya 3 lah. Sebab seorang lagi Ibrahim, tapi Ibrahim bukan daripada anak Khadijah, daripada Maria tu Qibtiyah. Maksudnya daripada Khadijah ni 6 je. Walaupun kita biasa dengar anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Ramai orang faham daripada Khadijah. Tak, daripada Khadijah tu 6 je. Maksudnya salah satu tu daripada Maria tu Qibtiyah. Kan? Sebenarnya kalau ikutkan isteri Nabi jugalah tu sebenarnya, walaupun dipanggil sebagai hamba lah. Kan? Pada zaman tu sebenarnya isteri lah juga, sebab sifat tu memang macam isteri, bersamanya, kemudian nafkahnya, makan minum apa semua tu dan sebagainya. Okey, jadi siapa? Abdullah, maksudnya Qasim yang pertama kalau ikut susunan lah. Lepas tu Zainab yang kedua kan? Tapi kita kata anak lakinya Qasim, Abdullah, Ibrahim. Anak perempuan Ruqayyah, Ummul Kulthum, Fatimah, Zainab. Jadi ada semua tu ada 7 kan. Cuma anak perempuan Nabi SAW ini semua meninggal awal juga, melainkan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah Nabi wafat selepas lebih kurang dalam 3 bulan Nabi wafat, baru Fatimah wafat radhiyallahu anha. Sebab Nabi sebut dah kan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan sebagainya, yang akan mendahului aku Fatimah daripada ahlul bait, keluarga Nabi SAW ni Fatimah. Maka sebab itulah lepas Nabi SAW wafat, Fatimah 3 bulan ke lebih kurang macam tu, wafatlah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sini beritahu, maksudnya 6 anak Nabi tu logikalnya ialah wanita tu masih kuat, masih muda kan? Maksudnya untuk melahirkan anak kan. Maka kalau berkahwin dengan Nabi umur 28 tu logik lah. Kalau tak 28, 25 lagi logik lah kan. Tapi kalau tak 40 tu jauh sangat tu kan. Di situ dia punya kaedah macam mana nak melihat. Sebab tu beliau bawa anak Nabi berapa apa semua. Dan kemudian pula kebiasaan wanita anak melahirkan anak sebelum berumur 50 tahun. Sebelum putus haid lah. Tak dinafikan ada, tapi kes terpencil lah, umur 60 lebih ke ada kan. Tapi kes terpencil kan, kebiasaannya itulah umur bagi wanita melahirkan anak. Antara apa kita kata lepasnya akhir balik sampailah lebih kurang dalam umur 50 ke 55 kalau ikut mazhab Syafi'i, umur putus haid tu kan. Kenapa? Sebab kenapa nak kena faham tentang putus haid tu? Kerana selepas tu akan ada hukum. Adakah masih lagi darah haid ataupun istihadah? Kan? Ataupun istihadah. Maka kalaulah tiba-tiba umur 60 tahun, 62 tahun masih keluar lagi darah, katalah tiba-tiba ada keluar darah, nak istihadah ke haid? Kalau letak umur menopause, maka kita akan kata itu adalah istihadah. Maksudnya dia tak terikat dengan hukum hakam haid. Dan yang paling penting Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, kena cam darah. Darah haid ni dia lebih hitam pekat sikit. Itu Nabi sebut tu damul fasad, damul aswad, Nabi sebut kan. Maksudnya yang lebih gelap, lebih apa kita kata, dia punya warna tu lebih gelap lah kan. Tapi kalau darah istihadah dia lebih kemerahan. Tu pun sifat darah lah kan. Tapi sebahagian ulama tak setuju. Kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagainya, mereka kata ya, kalau ikut logik daripada sudut umur, tapi apa-apa pun tengok jenis darah, kerana tu Nabi bagi penentuan. Maksud bukan tengok O ke B ke, bukan. Maksudnya keadaan darah tu hitam pekat ke,
cair ke ataupun bagaimana. Kerana haid dan juga nifas pula, haid dan juga istihadah ada pattern yang berbeza daripada sudut keadaan darah itu sendiri. Okey. Maka itu pendapat yang disebut daripada Al-Hakim, Ibn Ishaq juga, dan juga Syekh Dr. Akram dia Al-Umuri ataupun Al-Umari. Okey, kemudian ulama hadis dan ahli sejarah bersepakat juga bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menjalani kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dan meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah berkata, demikianlah Al-Baihaqi telah menukilkan daripada Al-Hakim, iaitu Rasulullah SAW mengawini Khadijah ketika bagi dia berusia 25 tahun dan Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidatina Khadijah berumur 35 tahun. Dan ada pendapat lain menyatakan 25 tahun. Ni baru betul, ni baru riwayat. Maksudnya letak sekali kat situ. Bukan tempat lain macam Al-Waqidi buat tadi kan. Okey. So pada tempat lain pula di dalam kitab yang sama, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan usia Sayyidatina Khadijah pada masa kewafatan, ni wafat pula, iaitu pada umur 65 tahun, tapi kata beliau 50 tahun adalah lebih tepat. Okey, 50 tahun adalah lebih tepat daripada sudut periwayatannya. Okey. Jadi kalau kita tengok paling masyhur walaupun disebut 65 tahun, tapi macam saya sebut tadi lah, Ibn Hajar dan yang selainnya pun menyatakan bahawa yang paling tepat sebenarnya tak sampai 60 lah. Yang tak sampai 60. Walaupun ada pendapat kata 50 tahun meninggal dulu. Kenapa berbeza pandangan pendapat? Kerana kadang-kadang umur tu tak penting. Umur tu tak penting. Cumanya kita kata, contoh, kita kata umur Nabi SAW ketika mana Nabi SAW itu Allah jadikan, utuskan sebagai Rasul. Kita ambil umur 40 ya. Sebenarnya dia lah 40 hari, 40 tahun, 6 bulan, 20 hari. Itu kalau ikut tahun Qamari, kalau ikut tahun bulan Syamsiah dan sebagainya, boleh kata 39 tahun, 9 bulan, 20 hari. Adalah dia punya tu. Tapi kita kata ringkasnya gitu je, 40 tahun lah. 40 tahun lah. Jadi maksudnya dia daripada sudut kita kata umur tu, penetapan tu tidaklah berapa penting. Cuma kita nak kata efek kesan daripada tu. Kesan daripada itu. Sebab tu pada perkahwinan itu antara satu benda yang masyhur dan kita kena bincangkan tentang perkara itu. Okey. Dan kemudian Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah tu, Khadijah meninggal pada lebih kurang dalam 3 tahun lah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. 30 tahun sebelum baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan kalau ikut pada perkahwinan tadi tu, kita sebut dalam riwayat tu, yang tanya tu isteri Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni siapa? Yang bergegar arash bila meninggal dunia tu. Kan? Ihtazaz arsyur Rahman. Telah bergegarlah arash Allah Ta'ala kepada hari kematian Uthman bin Maz'un. Kerana Uthman bin Maz'un ni, dia punya, kenapa sampai tahap macam tu? Kerana dia ni berkorban apa saja untuk agama. Sehingga kan dia kata, kalaulah agama ni masih memerlukan aku untuk berjihad bersama dengan Rasulullah ni, hidupkan aku. Kalau dah agama ni tak perlukan aku, matikan aku. Dan dia mati dulu, syahid Uthman bin Maz'un. Nabi menangis waktu kematian tu, dan Nabi kata bergegar arasy Allah Ta'ala dengan kematian dia ni, dengan sebab kelebihan yang ada dimiliki daripada Uthman bin Maz'un. Isteri dia Khawlah bintu Hakim. Khawlah ni yang pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, selepas 3 bulan ke berapa 6 bulan lepas tu kewafatan baginda Nabi SAW. Bukan Nabi nak, dia offer, dia tolong, dia bantu ni orang tengah ni. Jadi menunjukkan bahawa orang tengah tu boleh lah. Kan? Tapi jangan duk sibuk, itu je tugas dia kan. Sikit-sikit macam nak satukan lah orang tu dengan orang tu kan, jumpa orang tu, orang tu dengan orang tu kan. Itu bukan tugas hakiki lah kan. Sekali-sekala boleh lah kan. Jadi nak kata isteri Uthman bin Maz'un ni, Khawlah ni, dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Ni dari riwayat Imam Ahmad, status hadis ni hasan. Boleh jadikan hujah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah engkau ataupun tuan ingin berkahwin lagi? Kata Nabi SAW, ya. Jadi maksudnya dia tanya, bukan Nabi yang nak pergi kahwin apa, bukan. Ya, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak, kata Khawlah, kalau kamu nakkan anak dara, maka Aisyah. Kalau kamu nakkan janda, Saudah binti Zam'ah. Di sini berlaku perbezaan banyak di kalangan para ulama sirah. Siapa dulu yang Nabi kahwinkan? Tapi kebanyakannya ada yang kata, Ibn Hajar dan beberapa orang lagi menyatakan bahawa kita jamaklah riwayat ni. Maksudnya Nabi kahwin tu dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Maksudnya
Sayyidatina Aisyah pun sama, Saudah binti Zam'ah pun sama dalam keadaan ataupun dalam senggam masa, ataupun mungkin kita kata tak ada beza, kan, dalam keadaan yang sama, kan. Maka dua-duanya bersetuju, dan kemudian Nabi SAW pun berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga dengan Sayyidatina Khadijah. Zainab. Saudah binti Zam'ah, kan, Saudah binti Zam'ah, kan. Jadi kita kata maksudnya selepas Nabi wafat tu baru berlakulah poligami tu. Nabi wafat pula, Sayyidatina Khadijah wafat, baru berlaku poligami tu, kan. Itu pun selepas 25 tahun lebih kurang kehidupan baginda Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, dan kemudian bila sebut juga tentang 25 ni, kalau kita tengok antara juga kelebihan lah, walaupun Aisyah tu cemburu dekat Sayyidatina Khadijah, tapi bila mana menyatakan kelebihan Sayyidatina Khadijah, dia yang riwayatkan. Sebab tu kita tengok riwayat pertama daripada Zuhri, daripada Aisyah apa semua tu, cerita tentang kaifa kana bada'il wahyi ila Rasulullah SAW. Macam mana permulaan wahyu kepada Nabi. Maka kita akan tengok yang kisah Jibril itu, kan, yang kisah Gua Thur, dan kemudian berapa hari apa semua tu, dan kemudian sampailah turunnya wahyu, sampailah Nabi balik selimut apa semua tu, kan. Siapa riwayat, kan? Aisyah. Menunjukkan Aisyah tak cemburu. Walaupun cemburu pada tempat yang lain, tapi adil. Isteri Nabi tu adil. Maksudnya riwayat itu, walaupun dia tahu di situ menunjukkan kelebihan Khadijah. Kemudian Khadijah bawa jumpa anak saudara dia, siapa? Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, kan. Sebab Khadijah tu kiranya datuknya atas tu Abdul Uzza, hamba kepada bahala. Sebab orang dulu, kan. Jadi ialah kalau tengok tu, Nabi ada nama-nama sahabat ni yang Nabi tukar, kan. Sebab nama tu tak baik dari sudut makna apa semua, Nabi tukar nama sahabat tu, kan. Jadi macam tadilah, ada pula yang mana sifat tu sendiri Nabi tukar. Macam Abul Hakam. Abul Hakam ni siapa? Abu Jahal lah. Orang masyarakat Quraisy panggil dia Abu Hakam, orang yang paling cerdik, pandai. Datang Nabi Abu Jahal. Jahil daripada agama apa semua, kan. Jadi Nabi letakkan nama tu, kan. Ada pula contohnya Nabi letakkan nama yang baik, kan. Kalau Abu Lahab tu sendiri pun, kan, nama dia kalau bin dia apa semua tu akan pergi kepada Abdul Uzza jugalah, kan. Cuma kita nak kata ada nama-nama yang tak elok tu baik ditukar. Kalau tak, walaupun nama tu bukan Arab tapi makna dia okey, letak, tak ada masalah, tak perlu pun tukar, kan. Okey, baik. Dan kemudian turunlah wahyu, dan Waraqah ibn Naufal pun ramai kalah ni nama sini Jibril, dan kemudian dia pun dah tua dah waktu tu, mata pun tak ada apa nak nampak lah. Kan, maksudnya siapa ni? Anak saudara Khadijah ni. Maksudnya biasa je keadaan kita, kadang-kadang anak saudara lebih tua daripada pak saudara. Biasa. Biasa je, kan. Mana lahir dulu apa semua, kan. Jadi kita kata keadaan ni dah terlalu tua, terlalu lemah, tapi dia ni memang orang yang kuat beramal sungguh dengan ajaran asal Nabi Isa, Kristian, kan. Jadi dengan sebab tu baginda Nabi SAW pun bagi tahu, habis tu nanti apa akan berlaku. Waraqah dia dapat tahu dah. Dia kata umat kamu akan tolak kamu nanti, kan. Umat kamu akan tolak kamu. Betul ke? Betul. Dan inilah seperti mana yang berlaku kepada Musa dulu dan kaum yang lain. Ketika mana Jibril mengutuskan wahyu dan kemudian jadi Nabi, dibangkitkan jadi Rasul, semua akan ditolak dakwah dia, kan. Kemudian perlu berdakwah. Maka itu satu ramalan tu. Lepas tu datang pula orang kata, tengok Nabi pun percaya pada agama Kristian. Sebab Waraqah bin Naufal Kristian waktu tu. Tapi kena baca hadis tu sebut, kalau aku hidup pada waktu engkau, aku akan pertahankan engkau, agama engkau. Seolah-olah nak bagi tahu masuk Islam. Memeluk Islam. Dan macam kita pernah sebut sebelum ni, kan, yang lelaki pertama yang tak declare secara khusus dia Islam, Waraqah bin Naufal. Sebelum Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar declare terus memang syahadah. Waraqah bin Naufal kata, sebab dia tak sempat, dia meninggal dunia sebelum Nabi dibangkitkan jadi Rasul, kan. Sebelum Nabi berdakwah kepada Islam apa semua, dalam tempoh masa yang singkat. Lepas tu Nabi SAW wafat. Dan kemudian semua para ulama sepakatlah hari Isnin pada 21 Ramadan, Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, Syekh Saifur Rahman Mubaghfuri, Syekh Dr. Mahdi Rizqullah dan ulama-ulama yang lain, waktu itulah turunnya wahyu pada Nabi SAW. Hari Isnin pada 21 Ramadan, kan. Jadi yang tu yang balik, kan, Khadijah tenangkan Nabi. Jadi sebab tu peranan Khadijah tu sangat besar di samping baginda Nabi SAW, dan menjalani hidup yang lama lah sebagai suami isteri. Kalau katalah berkahwin Nabi umur 25,
hidup 25 tahun, hampir-hampir umur dekat 50 baru Nabi SAW berkahwin dengan isteri yang lain kan. Terutama Aisyah dan juga yang selainnya. Tu Aisyah cerita lain pula tu, umur 9 tahun ke 6 tahun tu panjang lagi cerita dia kan. Wallahualam, saya rasa kita berhenti dulu lah kat sini insya-Allah. Ada persoalan perkara-perkara yang berkait dan selain sebelum-sebelum ni kan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Ya. Poligami ni sunnah. Poligami ni dia sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah ni maksudnya sunnah yang memang disyariatkan. Tapi tengok balik pada ayat tu bagi yang mampu. Sebab banyak kita kadang-kadang tu bukanlah isu kita apa sangat. Kita banyak membaca tentang dalil-dalil, hujah-hujah bolehnya poligami. Tapi kita jarang baca tentang dalil-dalil dan hujah-hujah yang menyatakan bahawa kalau tak adil dalam poligami jadi apa. Banyak dalam riwayat Imam Tirmizi nanti dekat akhirat akan sending, akan apa semua. Dia sebenarnya asalnya adakah disyariatkan? Disyariatkan bagi mereka yang mampu. Disyariatkan bagi mereka yang betul-betul kita kata ada daripada sudut hukum-hukum perkara berkaitan memang dah cukup lengkap dan sebagainya, persilakan. Kan? Persilakan. Kan? Sebab tu guru kami juga Syekh Dr. Salah Khalidi, dia kata kita semua ni lelaki ni memang kebanyakannya takut lah, dia kata. Sebab dalam surah tu disebut takut. Jadi kita semua ni semuanya takut, dia kata. Kebanyakannya takut. Ramai yang berani. Jadi berani atas dasar apa? Kerana dia adalah salah satu daripada sunnah tasyri'iyah. Maksud sunnah yang dia syariatkan. Dia bukan sunnah jibiliah. Macam kita pakai jubah, pakai kopiah, pakai makan, minum, bukan. Dia memang sunnah tasyri'iyah. Bagi siapa yang mampu. Kan? Bagi siapa mampu. Lepas tu ada pula kata, sebab dalam ayat tu sebut anak yatim. Tak semestinya anak yatim. Sebab konsepnya ayat tu turun memanglah asbab nuzul kepada cerita anak yatim. Kan? Cerita tentang berkahwin fawahidah ma tabalakum kamu kahwin mathna wa thulatha wa ruba, kan, 2 ataupun 3 ataupun 4 dan seterusnya. Dan kemudian kalau kamu tak mampu maka 1 cukup. Maksudnya bukan tak mampu, maksudnya di situ ialah kamu yakin, kamu rasa macam banyak perkara yang tak dapat nak uruskan, maka cukup 1. Kan? Jadi kita kata adakah sunnah? Ya. Para ulama boleh kata sepakat. Sunnah tasyri'iyah, sunnah yang memang disyariatkan bagi mereka yang mampu. Wallahu a'lam. Kalau di poligami tapi dia ni yang tahu tak tahu yang dia dia masalahnya itulah perbincangan fiqh, adakah perlu pada persetujuan isteri pertama, kan? Kenapa undang-undang kita kat Malaysia ni memang kena pergi naik mahkamah, kena ambil surat dia, kena bawa isteri tu. Isteri tu kena bawa isteri pertama nak menyatakan bahawa ini sebenarnya memang sekian dan sebagainya. Sebab supaya tak dizalimi lah, untuk bela wanita tu, isteri pertama tu sendiri, kan? Tapi kita kata daripada sudut perlukah bagi tahu, sudut hukum cerita sudut hukum tak perlu, ataupun tak perlu juga persetujuan. Tetapi kenapa Akta Undang-Undang Keluarga Kecil Islam 2005, semua negeri lah banyaknya, mesti ada isteri kena tahu. Maksudnya ada borang kena isi. Kan? Naik mahkamah ni ada 2. 1 jatuh hukuman, 1 lagi nak kahwin lain. 2 je. Kena naik mahkamah, kena pergi jumpa, kena ambil borang dia, kena apa semua kan. Kan? Jadi kita nak kata memang dia punya konsep begitu, ialah satu sudut untuk membela daripada apa-apa kezaliman yang berlaku pada isteri yang pertama. Cuma menipu tu masalah dia menipu lah. Itu je cerita dia, kan. Cerita menipu. Tapi kalau perkahwinan tu akad apa sah. Itu maksud dia. Wallahualam. Ada soalan ni? Soalan tu yang banyak. Dia juga ada yang ada kes yang dia kahwin tapi dia yang lelaki tu tak tahu yang perempuan tu dah kahwin. Perempuan tu macam menipu dia, jadi dia macam mana yang korban tu artis. Okey. Kalau isu berkait dengan perkara itu, nak tak nak, itu dipanggil sebagai, kalau lelaki tak tahu tiba-tiba masuk dia tipu ke apa, dipanggil syubhah. Syubhah dalam perkahwinan. Dia mesti farak, mesti dipecahkan ataupun mesti diceraikan. Kerana dia dah memang ada suami dia yang pertama. Kan? Mana boleh isteri orang suami poligami ni, isteri poligami. Tak boleh. Dalam syarak tak benar. Sebab dari sudut nasab maqasid syariah dia apa benda semua, banyak isu yang diperbincangkan. Jadi kita kata dalam keadaan seperti itu, hatta contoh yang lain pun, katalah contohnya isteri suami hilang untuk tahun-tahun berapa, itu khilaf pula dah. Kalau mazhab Syafi'i 90 tahun. Kalau Maliki paling rendah 4 tahun. Lepas 4 tahun tu baru declare lah, masuk memang suami meninggal lah, memang tak jumpa, tak tahu ke mana, hilang, kena colek ke apa, tak tahu.
Katalah contoh lepas 4 tahun pakai maliki, contohlah nak bagi cepat sikit kan. Kalau 90 tahun siapa meninggal kan. Kan. Jadi kita kata keadaan seperti itu, dia pun ambil 4 tahun. Lepas tu tahun ke-5 tu balik suami dia. Sudah macam mana? Kena farak, kena perceraikan. Maksudnya isteri dia yang baru, suami dia yang baru kena ceraikan. Ada anak ke apa lepas tu, kira anak tu daripada sudut asal syubhah kan. Syubhah tu maksudnya ialah dia maksudnya percampuran nasab dekat situ. Percampuran nasab maksudnya daripada suami lain, sedangkan dia ada suami lain. Ada suami dia yang asal kan. Maka dia kembali kepada suaminya yang pertama kan. Jadi maksudnya kes tu sama ada memang jelas ataupun kes tu memang tak tahu suami dia hilang kena culik ke apa lepas tu berkahwin, pun sama keadaan dia perlu di spread lah, perlu dipecahkan, okey, ataupun diceraikan. Okey, itu isu mahkamah lah kan. Cuma kita kata tak boleh dalam keadaan tu ada suami 3, suami 4 tak boleh kan. Allah alam. Okey, last. Maksudnya penghormatan macam mana tu? Bapak tu dah kira dengan anak dan kontak lah. Oh, okey. Dia kira dengan mak dengan cerai. Itu penghormatan pendidikan dia. Okey. Dia sebenarnya pada asalnya bapa tu kalau katalah contoh ni fatwa di Malaysia lah. Umur asalnya 18. Maksudnya sebelum 18 tu tetap berkewajipan bapa lah untuk bagi nafkah kepada anak tu. Umur tu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tu umur tu sampai 18. Kalau ikut mazhab Syafi'i 15 balik ni. Tapi 15 ni tak pandai apa lagi. Kalau kita kat Malaysia ni baru kenal spoket baru kenal ni semua, baru kenal kan. Jadi kita nak kata tu masih lagi. Jadi sebab tu majlis saya ingat saya di Selangor ataupun di wilayah letak umur 18. Maksudnya umur anak yatim ni sampai 18. Jadi kalau kata keadaan seperti itu, bapa berdosa besar kalau dia tak memberikan nafkah ataupun apa di bawah umur 18 tu. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua ialah perlu tak untuk buat baik dan sebagainya. Kita kata dia still bapa kita, cuma perceraian tu berlaku, dia tetap ibu kita, dia tetap bapa kita, cuma hubungan ibu dan bapa je yang tak ada. Dia tetap ibu bapa. Maka daripada sudut kita nak buat baik apa semua tu, adakah bila Quran sebut wabil walidaini ihsana, dalam surah Ahqaf ada sebut, dalam surah Luqman ada sebut dan sebagainya, buat baik pada kedua ibu bapa. Buat baik pada kedua ibu bapa ni, adakah hanya sekadar kita memberi ataupun layanan tadi sebutkan, memberi ataupun apa, kita kata ya secara asasnya begitu. Maksudnya kebaikan itu. Cumanya bila ayah tu sendiri yang tidak bersikap dengan sekian-sekian yang sebaiknya apa semua, itu atas ayah. Tapi sebagai seorang anak, untuk kita dapatkan pahala sama dengan ibu kita ataupun bapa kita, maka tetap kita buat baik. Walaupun mereka waktu kecil tu memang mereka pukul kita ke apa ke contohlah kan, ataupun mungkin kita masih dendam kerana kenapa, sebab ayah lah bercerai apa semua dan sebagainya. Tapi daripada sudut buat baik, tetap buat baik. Itu dia punya keadaan dia. Wabil walidaini ihsana. Tak disebut bapa dia jahat ke apa dan sebagainya. Kemudian Allah kata apa dalam surah Luqman? Kalau bapa kamu tu hatta syirik ataupun kufur sekalipun, tetap kamu buat baik pada dia pada batasan syarak. Pada batasan syarak. Maksudnya kalau kita kata bukanlah pergi pukul dia sebab dia syirik, sebab dia kufur ke apa semua dan sebagainya, kan kita tetap buat kebaikan sekadar mana kita boleh. Cuma nanti Allah akan balas seperti mana doa kita selalu minta, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah mereka. Rahmat mereka tu, bapa rahmat tak pada anak, anak rahmat tak pada bapa. Kalau satu je yang rahmat, maka doa kita tu tak termasuk yang kepada bapa kita rahmat, ataupun kita doa minta rahmat pada ibu bapa kita. Sebab apa? Bapa kita tak rahmat pada kita, tak buat baik pada kita, tak kasih sayang, belah kasihan pada kita. Tu penting tu. Sebab tu bila kita doa tu supaya Allah rahmat tu, tapi itu atas kehendak Allah. Disebabkan doa tu dia ada connection, ada hubungan antara anak kepada bapa, bapa kepada anak. Kalau salah satu tak rahmat, walaupun kita doa minta rahmat, tak ada. Sebab itu kerana buat baik pada ibu bapa, dan ibu bapa juga buat baik kepada anak-anak. Ada ibu bapa dahaka. Ada, bukan anak je dahaka, ibu bapa dahaka pun ada. Tak bagi didikan agama, lepas tu tak adil, tak apa semua kan. Lepas tu culas dalam nafkah, dalam apa semua. Dahaka. Walaupun tak dipakai istilah dahaka lah kan. Cuma kita kata itu keadaan dia. Tetap buat baik apa keadaan sekalipun, sekadar mana termampu. Dan bukanlah kewajipan untuk bagi tiap-tiap bulan ni apa semua, itu atas ihsan kita. Dan kena ingat juga, setengah orang Melayu kita ni, dia syaratkan anak sulung tu yang bantu.
Dalam isu buat baik ni, kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dan ramai lagi lah ulama-ulama yang lain, semua anak-anak kena bantu sekadar mana dia mampu. Bukan abang long je, sebab abang long tu long kan. Dia je yang kata, yang adik lain ni lebih-lebih kurang je. Long yang kena bertungkus lumur apa tu. Tak. Siapa yang boleh bantu ibu ayah dia, masing-masing bantu. Mungkin ibu ayah susah ke apa, semua kena bantu sekadar kemampuan masing-masing. Tapi jangan kita tanya, berapa bagi ke mak bulan ni? 300 je bagi, patut bagilah 1000. Dan kau mampu 1000, bagilah 1000. Yang ni 300 je mampu. Jangan dibanding-bandingkan begitu kan dengan adik-beradik lain apa semua. Kita rasa kadang-kadang rasa tak puas hati berapa bagi. Itu yang dia mampu, kita nak buat macam mana? Melainkan kalau dia tiap-tiap bulan pergi melancong, bagi 100 setengah, itu kita kena kan. Bagi 300, bagi 500 je kan, melancong sekian-sekian. Mak ayah susah, beras pun mahal, macam tu kan, barang-barang pun naik kan, dan sebagainya. Jadi kita kata tetap terus melakukan kebaikan kepada ibu bapa kita. Wallahualam, saya berhenti dulu kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak tuan-tuan atas komitmen dan selainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.